Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla fayassir lana umurana wakhtim lana bis sa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadiyyan wa rasula. Ummal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, sangat patut, sangat sesuai dan sangat-sangat kita sungguh-sungguh bersyukur kehadrat Allah SWT kerana pertama-tamanya kita masih lagi dapat duduk berkumpul dalam majlis ilmu yang sangat indah dan permai dan berbahagia, dan sesungguhnya ilmu agama yang kita tuntut adalah jalan menuju ke syurga. Ilmu agama yang kita tuntut tidak lain mutlamanya ialah ilmu itulah yang dapat menuju jalan ke syurga. Oleh itu tuntutlah sungguh-sungguh, ya. Saya kira antum semua sangat-sangat bersungguh-sungguh, ya. Tiap-tiap kali saya bagikan kuliah ataupun tazkirah berkenaan dengan kitab bimbingan mukminin, saya tidak keseorangan, ramai yang mendengar. Jadi yang mendengar itulah yang dikira sungguh bersungguh-sungguh, ya. Namun kita bersungguh-sungguh pun, ya, termasuk saya sendiri bersungguh-sungguh, ya, sediakan masa waktu untuk ada di sini. Namun, ya, nak dapat beramal yang dalam kitab yang kita baca, kita pelajari ni agak susah juga, ya. Jadi sebenarnya sudah malam ni kira khatam 2 kali dah. Malam ni kita habis tazkirah ni Kang, mana kita khatam 2 kali sebab yang nak disebut pun
satu tajuk akhir di sini, derajat akhirat. Bukan derajat dunia lagi. Kita cari dunia ni kalau satu peringkat dapat derajat bintang, dapat derajat kebesaran, min sultan, min agung, ya. Tapi ini nak sebut ni, kalau sampai kita dapat derajat yang terbaik di hari akhirat adalah berjaya. Itu ya. Dan saya juga berhasrat untuk nak mengulang kali yang ketiga kitab ini, mudah-mudahan tercapai. Mungkin saya saja yang berhasrat untuk mengulang kitab ni, antum semua tak perlu. Besar kemungkinan nanti bila saya ceramah, tinggal Ustaz Sujak seorang cokoh sini, tak ada nak dengar dah. Boring lah, kita asyik bimbingan mukminin je. Dan kita kalau tidak dibimbing oleh mukminin, siapa lagi nak bimbing kita? Ya. Kita sesama orang Islam, muslimin, mukminin, mukminat, sama-samalah menyukai ataupun kehausan ilmu yang ada dalam kitab bimbingan mukminin ni. 3 tahun dulu kita mulakan, ada orang yang tak dapat bersama-sama dengan permulaan kitab ni, kita mulakan dulu. Ya. Jadi kalau saya ulang lagi selepas ini, minggu depan ke ataupun bila-bila lah, kita mulakan balik untuk dapat kita lebih dekat dengan ilmu. Kita semua dah dekat dengan ilmu, tapi kadang dekat saja, belum dapat pegang lagi. Dia kena dapat pegang, dapat masuk dalam kita punya minda ilmu kita, insya-Allah. Jadi tajuk malam ni derajat akhirat. Bunyi pendek aja. Apa bendanya? So, pengarang kitab ni juga mengajak kita lagi sekali untuk kalian terakhir ini dengan tajuk derajat akhirat ini. Dia kata, kalau Imam Ghazali memang dia tak ketinggalan mengajak kita semua supaya kita semua tahu macam mana dia tahu. Dan ketahuilah bahawasanya derajat dan tingkatan akhirat itu berbeza-beza. Selama beberapa minggu akhir ni pun menyebutkan tentang akhirat itu berbeza-beza. Kerana sifat akhirat itu sendiri sebenarnya banyak tingkatannya dan besar pula keutamaannya. Sebagaimana manusia di dunia sering tidak sama dalam amalan ketaatannya yang lahir serta akhlak terpujinya yang tersembunyi dalam batin. Kadang-kadang perbezaan itu ketara juga, maka demikian pula balasan-balasan yang bakal mereka terima di akhirat kelak. Sama jelas perbezaannya antara satu dengan yang lain. Dia nak bawa kita jauh ni. Dia nak bawa kita tinggalkan dunia ni. Memang kita nak menuju akhirat pun. Oleh itu, kiranya anda ingin menempah derajat yang paling tinggi, maka hendaklah anda berusaha dengan rajin. Jangan malas. Gitu. Rajin lawannya malas. Selalu lawannya sekali-sekali. Sekali-sekali bukan orang rajin. Dia kata, kiranya anda ingin menempah derajat yang paling tinggi, maka hendaklah anda berusaha dengan rajin
dalam kerja-kerja membuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Baru nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menganjurkan hamba-hambanya, menyuruh, mengajak, memberitahu supaya berlumba-lumba dan kejar mengejar dalam mengamalkan ketaatan kepadanya, kepada Allah lah, seperti firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan berlumba-lumbalah. Nampak? Allah bagi tahu, Allah ajak, Allah galakkan, Allah suruh kepada mendapatkan keampunan. Penting. Kalau kita mati bawa dosa, susah nanti di sana. Gitu nak cakapnya. Mati bersih daripada dosa. Baik, itu disebut di sini, ayat menyebut wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan berlumba-lumbalah kepada mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu untuk memasuki syurga. Dapat keampunan, you dapat tiket masuk syurga. Dapat tiket masuk syurga. Keampunan itu, dengan keampunan itu. Antum semua malam ni sangat bertuah. Sebab kita dapat meraihkan di hujung-hujung kitab bimbingan mukminin ni, sekejap lagi akan tamat, ya. Memasuki syurga yang luasnya selebar petala langit dan bumi. Luas sungguh syurga yang telah disediakan bagi kaum yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Rajin-rajinlah baca Quran. Sebab nasihat Allah, tunjuk ajak Allah, rayuan Allah, ajakan Allah, celupan Allah, semua ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman lagi, Innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Artinya, sesungguhnya orang-orang, siapa jaga, siapa dia juga, asal dia orang yang baik itu dalam kesenangan di atas sofa mereka memandang engkau, dapat mengenal cahaya kesenangan di muka mereka. Mereka diberi minum dari arak yang bersih. Arak kat dunia kotor, mutogok, mu mabuk.
nak cakapnya. Tapi arak yang disediakan untuk minuman orang dalam syurga ni, nak dibagi pada orang yang takwa ni dekat dunianya, arak minum. Diberi minum memang. Disajikan arak minuman istimewa di syurga. Yang bersih, yang bertutup, dia tak keterbukaan. Tutupnya dari kasturi, dan untuk itu maka berlumba-lumbalah, yakni taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mahu berlumba-lumba, dan yang mahu berlumba lah dia cakapnya, stop situ. Yang mahu berlumba, dan campurannya dari mata air syurga. Mata air tu dari syurga. Kat sini kalau kita lalu nak pergi apa tu, Bukit Tuntuya tu, ya, ada mata air dari bukit, mancar aja, berebut orang ambil. Kononnya air bukit bersih, memang pun air bukit bersih. Air dalam tanah, air dalam bumi kan bersih. Pukul 3 pagi lalu kat situ ada orang ambil air. Pukul 4 pagi pun ada orang ambil air. Yang ada pukul 4 pagi baru datang ambil air ke situ. Allahu Akbar. Mineral sungguh air itu, tak beli pun, cuma ya. Ini air syurga, mata air dari syurga yang diminum darinya oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan. So kalau kat dunia kita jauh dengan Tuhan, nak kata kompom tak dapat minum tu, kita jaminan bukan pada kita. Yang disebut di situ orang-orang yang dekat dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Sami'na kata Allah, wa ata'na dia kata, aku dengar, aku taat. Al-Mutaffifin ayat 22 dan 23. Bacalah Quran. Memang dah dekat dengan penutup ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa nastaghfir min kulli ma zallat bihil qadam aw tagha bihil qalam, ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahim. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon syurga dan segala apa yang boleh mendekatkan kami kepadanya dengan ucapan atau amalan. Tengok sajalah, dengar sajalah, ikut sajalah, ya. Bila kita habis solat, imam kadang-kadang tak cukup 3 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. 10 kali kadang-kadang. Ya. Begitu juga dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya. Pun selalu dipinta pohon doa, kan. Kita melihat makna ayat, makna doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kami memohon syurga dan segala apa yang boleh mendekatkan kami kepadanya dengan ucapan atau amalan. Zikir, amalan, sedekah, tolong orang, bantu orang. Ya, masa banjir dulu, ada yang memang tungku lumus, ada yang
Berdakap macam ni mana ada, tengok. Ada juga. Tapi kalau yang sininya tu ada keluar tu lain juga, ya. Bantu. Bila saudara-saudara kita dalam keadaan susah, kan. Tapi saya dapat berita. Siang tadi saya pergi mengajar di Paremba, ya, jalan nak pergi Airport Lama tu. Saya dah lama mengajar situ. Anak murid bagi tahu, ustaz, dia kata bantuan-bantuan yang daripada seluruh negara, pertama sekali negara Malaysia, negara lain pun ada bantu, datang membawa bantuan yang berupa makanan, beras, sebagailah, minyak, tepung, gula, sebagainya, diletakkan dalam satu store yang amat besar, macam gedung, macam gudang tempat tu. Khabar ceritanya lah, ya, yang disampaikan pada saya tadi. Dia kata gedung tempat simpanan tu terbakar habis. Terbakar habis. Segala apa yang ada dalam tu, beras ke, minyak ke, apa ke, semua habis. Gitu. Wallahu alam. Cerita lanjutnya tidak diketahui. Kalau ada yang dapat WhatsApp ke apa, bolehlah kita saksikan sama-sama, ya. Semua kerja Allah Ta'ala kita tak tahu, ya. Dia kata lagi, atau dengan amalan, ya, dengan ucapan. Kalau ucapan doa lah, kalau amalan perbuatan kita, ya, bantu membantu di atas ta'awanu 'alal birri wat taqwanya, dan kami berlindung diri denganmu dari neraka, dan segala apa yang boleh mendekatkan kami kepadanya dengan ucapan atau amalan kami, memohon keampunan dari segala yang menyebabkan tergelincirnya kaki atau yang menyebabkan terlanjurnya pina. Wahai Tuhan yang luas pengampunannya, wahai pengasih dari sekalian yang maha pengasih. Allahu Akbar. Ya, tamat dengan doa tu. Lepas tu ada tajuk besar di sini, penutup kitab. Penutup kitab ni saya suka ajak dekat hadirin-hadirat sekalian kongsi dengar. Saya baca, antum semua dengar. Penutup kitab ini yang kita dah baca sekian lama. Dia kata penutup kitab bagi penerbit dalam bahasa Arab. Dia kata, kami memuji Allah, Tuhan yang maha tinggi dan maha besar, dan mensyukuri di atas kurnia-Nya memberi kami kesempurnaan akal dan pikiran untuk menuju kepada jalan membimbing manusia dan memberikan petunjuk agar mereka tiada diselubungi kelalaian dari sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Ya. Kelalaian inilah membawa manusia rugi dalam kehidupan. Ya. Dalam ilmu yang kita dah pelajari di sana dikatakan gharur, maknanya tertipu, bagai-bagailah. Kami memohon selawat dan salam ke atas ruh junjungan besar Nabi kita yang menyampaikan berita gembira dan menakutkan kepada kita dan ke atas keluarganya, para sahabatnya yang telah diutamakan dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Memang Nabi dia ada mukjizat. Itu dikatakan luar biasa. Amma ba'. Wa ya? Ni kata orang yang mengarang kitab ni, dia tutup kitab dia. Amma ba'. Adapun perkara yang paling utama yang digunakan oleh para muttaqin dan arifin untuk menyampaikan nasihat kepada umat manusia ialah dengan kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebab itu dari awal kitab ni
Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, ijma' ulama. Disebut sini. Para salafus saleh semua disebut di sini. Ya. Dia kata serta petunjuk dari khulafaur rasyidin yang memegang amanah selepasnya, maka berbahagialah, dia kata, orang-orang yang boleh mendapatkan petunjuk dari nasihat-nasihat itu, dan bernasib baiklah orang-orang yang dapat menyedarkan dirinya dan sanggup bersiap sedia untuk hari kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal amalan-amalan yang saleh serta memerhatikan keterangan-keterangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Quran hadis yang telah kita pelajari selama permulaan kali yang kedua sampai lah ni lebih kurang 3 tahun baru khatam, sebab kita ambil seminggu sekali. Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa berada di hadapan mata agar jalan di hadapan kita menjadi terang benderang, ya, dan dapat pula menerangkan jalan bagi orang lain yang ingin mencari keredaan Allah Ta'ala. Ni kata pengarang kitab ni. Dia nak tutup ceramah dia. Alangkah bahagianya orang yang dapat menyediakan dirinya untuk memberikan berbagai-bagai manfaat tentang keakhiratan kepada orang lain. Nampak? Di samping meluruskan orang itu dengan memberikan berbagai nasihat. Ramai orang yang bengkok, bukan bongkok tahu. Kalau bongkok pergi jumpa doktor, kalau doktor boleh bagi tegak. Tapi orang yang bengkok ni yang payah. Yang demikian samalah seperti mengikut jejak dan makam para nabi dan rasul. Susah payahnya nabi dan rasul untuk umat. Tiba-tiba kita leka dengan dunia. Nabi, rasul-rasul tak kumpul harta, tahu tak? Allahu Akbar. Langkah serupa inilah yang selalu diikuti oleh para arif billah, orang yang faham dan dekat dengan Allah, atau orang yang kuat makrifatnya, pengenalannya terhadap Allah Ta'ala. Dan dari situlah para ulama menimba segala nur dan cahaya kemakrifatan mereka, sehingga mereka berupaya menerangkan segala kesamaran yang terselindung dan menghuraikan segala simpulan yang belum terhurai. Mereka ini telah meredakan Tuhan mereka dan telah meredakan sikap mereka. Manakala di hari kiamat kelak mereka akan menemui Allah Ta'ala dengan wajah yang berseri-seri. Amin, insya-Allah. Dan hati yang bersih suci. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan mereka dengan balasan yang setinggi-tinggi derajat. Di antara para ulama yang sifat-sifatnya kami sebutkan di atas tadi, di antara yang terkemuka ialah Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Ni yang mengarang kitab ni, yang bergelar Hujjatul Islam. Beliau tiada mengecualikan perkara yang kecil atau yang besar, melainkan beliau menghuraikan dan menerangkannya. Beliau telah meletakkan seluruh hayatnya, kehidupannya untuk berkhidmat kepada agama serta memberikan nasihat dan petunjuk kepada kaum mukminin dengan memperinci dan menapis segala yang benar dan kebenaran dari syubhat dan kesyubhatan. Sebab di antara haram dengan halal, di tengah-tengahnya ada syubhat, dihuraikan dalam ilmu yang kita dah belajar pun kok dah lupa. InsyaAllah kita mulakan balik kitab ni nanti, seandainya kita dipanjangkan umur oleh Allah SWT. Beliau telah mengarang dan menyusun
menerang dan menghuraikan sehingga terkikislah yang dikatakan syubhat dan kesyubhatan itu, dan tidak berdaya jika berhadapan dengan keterangan-keterangan agama yang jelas dan terang. Oleh itu sesuai sekali beliau dipanggil dengan julukan Hujjatul Islam, Hujjah Islam, dan imam atau pemimpin kaum muslimin. Siapa dia? Al-Imam Al-Ghazali. Di antara kitab-kitabnya yang bermutu, yang penuh dengan mutiara makrifah dan hakikat, dan sangat manfaat untuk menyingkap segala perkara agama yang masih belum jelas dan yang masih dianggap pelik, iaitu kitabnya yang terkenal dengan nama Ihya Ulumuddin. Ini di antaranya yang kita baca ni. Mengembangkan ilmu-ilmu agama, kitab ini banyak sekali mengisikan tentang kajian-kajian yang ilmiah, di samping falsafah agama yang mendalam, di mana agak sukar sedikit untuk dipelajari oleh orang-orang awam, kaum muslimin, dan berat untuk dipahamkan oleh setengah-setengah orang yang pahamannya agak lembab. Sebab itu memanglah kitab ini perlu disaring, dipilter, orang sekarang cakap, berdasarkan segala macam perbahasannya yang berat-berat, dengan mengasingkan pula perbincangan yang boleh menimbulkan pertelingkahan, yang boleh menyebabkan terbukanya pintu pertengkaran dalam menguraikan bagi masalah, berbagai masalah, kan? Di samping menolak tuduhan para penyeleweng, orang yang menyeleweng ni mah suka nak nyeleweng aja kerja dia, dan mengancam hujah-hujah orang-orang yang masih dalam keraguan. Oleh itu, apabila telah terperinci dan ditapis, maka kitab ini akan lebih dimanfaatkan lagi oleh umat manusia, agar ia akan dapat menjadi penawar bagi hati semua peminatnya, seperti air madu yang diminati oleh semua lapisan manusia. Madu siapa tak suka? Cuma nak beli kadang-kadang mahal. Kalau madu dari Yaman, sebetul macam ni lebih kurang 600, 500. Madu tualang dari Ulu Tembling tu agak murah sikit kot. Al-Imam Al-Marhum Al-Syekh Muhammad Abduh, ni bukan anak Tuan Guru ni, Allahyarham Ni Aziz, bukan. Bekas mufti Mesir, pernah suatu masa dulu merestui usaha yang terpuji ini dengan berkata, umat Islam hari ini sangat memerlukan ringkasan dari kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Ini dia kata, yang di dalamnya meliputi perbahasan-perbahasan dan penelitian-penelitian yang ringan, yang mudah dipahami. Bagus baca kitab ini, mudah faham insya-Allah oleh segala lapisan masyarakat, sehingga mereka tidak payah merujuk lagi mana-mana kemusykilan, nak tanya dengan ulama sana ulama sini. Baca kitab ni insya-Allah, bahasanya dan istilah agamanya. Ucapan ini telah disampaikan di hadapan penyunting buku ini. Kita azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi. Kalau boleh habis-habislah, tak boleh pun rasa boleh habislah, selepas azan kita sambung. Memang apa nak tajuknya, penutup. Kita nak bagi habis jugalah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والفضيلة وأشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي ربي في لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Sikit lagi kita sambung habis. Apabila almarhum Syekh Jamaluddin mendapati saya sangat berhasrat untuk menerbitkan buku-buku yang berfaedah bagi umat Islam, maka beliau pun telah menyerahkan kepada saya naskah kitab Mau'izatul Mukminin. Ini kitab ni namanya, dengan penuh kepercayaan, sebab buku ini adalah satu-satunya buku yang berguna untuk menjadi petunjuk bagi golongan terpelajar dalam zaman ini. Terutama sekali dengan buku ini, mudah-mudahan akan mengembalikan usia agama yang tua itu menjadi muda semula. Bukan orangnya, tapi agama. Agama dah tua dah. Dunia dah nak kiamat dah. Manusia sudah jadi macam-macam dah. Nampak? Dia kata, terutama sekali dengan buku ini, mudah-mudahan akan mengembalikan usia agama yang tua itu menjadi muda semula, insya-Allah. Mudah-mudahan ia juga akan membangunkan semula alam Islami dari tidur nyenyak dan kejatuhannya. Sedar tak kita semua, kita sekarang dalam keadaan jatuh merudum. Saya, dia kata, lalu menerima naskah tersebut dengan mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira, kepada beliau. Kemudian saya pun mengambil peluang untuk terus menerbitkannya. Syukurlah bahawasanya Allah SWT juga telah memberi kami taufik dan hidayahnya sehingga terbuka peluang untuk mencetak kitab ini serta menyempurnakannya dari satu bab kepada satu bab yang lain sehingga selesai. Sekali lagi. Kemudian apabila penerbitan buku ini telah tersebar di merata negeri dan kampung, maka lahirlah peminat-peminatnya dari merata tempat dan
berduyun-duyunlah datang orang memesannya sehingga lenyap cetakan-cetakan yang pertama, habis semua sekali dia. Dan menurut cerita ini, pertama, yang kedua dan ketiga, maka kami pun terus menerbitkan cetakan-cetakan berikutnya untuk memenuhi permintaan-permintaan ramai dengan tujuan supaya buku ini dapat dimiliki oleh orang yang ingin